Dibaca dulu. Baik, kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa sahbihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan bersama-sama dengan kebenaran dan bersama-sama serta bersama-sama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang hormati, silakan Tuan-tuan Imam, seluruhnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita sekali lagi dipertemukan pada malam ini untuk kita sambung kuliah bab tauhid atau akidah. Masih lagi dalam pembahasan kitab Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang kelepasan ataupun kemenangan. Kita berada di muka surat 57. Diam tak diam dah 57, tuan-tuan. Tambih tambih ataupun peringatan. Tambih maksudnya peringatanlah. Tanbihul Ghafilin. Kan ada satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Baik, apa kata musannif? Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Tanbih ataupun peringatan telah muafakat oleh mereka itu atas bahawa anak Adam itu diberi pahala akan mereka itu dan diazab akan mereka itu. Telah muafakat oleh mereka itu para ulama lah atas bahawa anak Adam itu diberi pahala kalau seandainya mereka melakukan ketaatan lah, dan diazab akan mereka seandainya mereka ingkar dan melakukan maksiat. Dan adapun segala malaikat dapat nikmat bagi mereka itu dan tiada diazab akan mereka itu. Ini kelebihan malaikat lah. Malaikat akan sentiasa mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Malaikat ni dia tidak ada taklif.
taklif hukum tak ada. Malaikat tak ada taklif hukum, kita ada taklif hukum. Mana diberati hukum. Jadi malaikat ni sentiasa mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala dan tidak ada diazab mereka akhirat besok. Malahan mereka pula akan mengazab. Mereka pula akan mengazab manusia atas arahan dan juga perintah Allah Ta'ala. Dan adapun jin, maka sesungguhnya telah muafakat ulama atas bahawa yang kafir daripada mereka itu diazab akan dia di dalam akhirat. Diazab akan dia dalam akhirat, golongan jin. Dan bersalah ulama pada yang mukmin daripada mereka itu jin atas beberapa kaul, atas beberapa pendapat. Jadi ulama khilaf lah pada malaikat-malaikat yang mukmin ini di atas beberapa kaul ataupun pendapat. Maka kata pendapat yang lemah, kil ni lemah lah, biasanya lemah lah, bahawa mereka itu seperti manusia, maka diberi pahala akan mereka itu atas taat dan diazab akan mereka itu atas melakukan maksiat. Dia sama macam manusia lah. So kalau mereka buat taat, patuh kepada arahan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, so mereka akan diberi pahala lah. Kalau tak taat, diazab atas melakukan maksiat. Dan kata kil dikatakan orang, kata kil. Dan walaupun kata kil yang tadi, tapi inilah pendapat yang masyhur lah. Walaupun disebut kata kil, dia macam manusia, tapi inilah pendapat yang kuat, pendapat yang masyhur. Dan kata kil juga, tiada pahala bagi mereka itu melainkan kelepasan daripada neraka. Kemudian dikatakan bagi mereka itu, jadilah olehmu akan tanah. Jadilah olehmu akan tanah seperti segala binatang. So segala binatang besok setelah habis segala perhitungan para binatang, semua binatang di akhirat besok, maka mereka diperintahkan untuk menjadi tanah semula. Macam tu. Ini kata kil lah. Ulang semula, kata kil, tiada pahala bagi mereka itu melainkan kelepasan pada neraka. Kemudian dikatakan bagi mereka itu, jadilah oleh kamu akan tanah seperti segala binatang yang lain. Dan kata kil, adalah mereka itu pada tepi syurga. Ada pula pendapat menyatakan golongan jin ni yang mukmin tadi kan, betul, yang mukmin tadi mereka itu di tepi syurga, yang melihat akan mereka itu oleh manusia, daripada sekira-kira tiada melihat oleh mereka itu akan manusia. Akas mana sebaliklah, sebalik barang yang adalah mereka itu atasnya di dalam dunia ini. So kalau dalam dunia ini kita tak nampak lah para jin ini, tapi di akhirat besok dia pula tak nampak kita. Terbalik pula kan, akas tu terbalik lah. Mana dia pula, kita pula nampak dia, kita nampak dia, dia tak nampak kita. Kalau dia dunia ni kita tak nampak dia. Dia ada kat mana-mana, balik tiang ke balik tembok dan sebagainya, kita tak nampak dia. Tapi dia nampak kita. So mana akhirat besok sebalik, akas. Kata kil adalah mereka itu pada tepi syurga, yang melihat akan mereka itu oleh manusia, daripada sekira-kira tiada melihat oleh mereka itu akan manusia. Akas barang yang adalah mereka itu atasnya dalam dunia ini. Akas mana sebalik lah. Kemudian dan kata kil lagi, adalah mereka itu pada bukit A'raf. Adalah mereka itu pada bukit A'raf. A'raf ni mana antara syurga dengan neraka lah, duduk tengah-tengah lah. Kan dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-A'raf, antara syurga dengan neraka. Baik. Kemudian dalil-dalil bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak kala selesai oleh musannif ataupun pengarang rahimahullah taala
daripada berkata-kata atas akaid yang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akaid mana akidah lah. Akaid kan jamak daripada akdun. Akdun ni simpulan lah. Akidah simpulan tali tu kan. Kan bila kita nak naik ke atas, biasanya kalau tali, kalau tak ada simpulan-simpulan tu susah kita nak naik. Jadi kalau tali tu dia ada simpulan, setiap step tu ada simpulan-simpulan, senang tak kita naik ke atas? Senang lah, sebab kita berpaut pada simpulan itu. Jadi akidah ni, akaid tu macam simpulan lah. Simpulan dia tu. So kalau tak ada siapa yang tak belajar bab akidah, bab tauhid, kan, tak belajar bab sifat 10, jadi dia macam tak ada simpulan. Senanglah melorot ke bawah. Setelah kita kan. Mana kalau nak naik pun senang naik ke atas sebab ada simpulan tempat kita berpaut berpijak. So kalau kita nak turun ke bawah pun tak adalah dia turun selorot macam tu. Dia akan ada berpegang juga dengan setiap simpulan-simpulan itu, barulah jatuh ke bawah. Itu kan. Lambatlah. Baik, itu dikatakan akaid, akidah. Dan tak terkala selesai oleh musannaf Allah Ta'ala daripada berkata-kata atas akaid yang bergantung dengan Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, mengambil ia musannaf berkata-kata pula atas segala dalil atas tertib yang terdahulu. Jadi sekarang ni duk bincang pasal dalil pula. Tetapi dalil tiap-tiap sifat itu mensabit ia akan dia dan menafikan lawannya. Mana setiap dalil tadi mensabitkan sifat salah satu daripada mana sifat-sifat 20 tu lah. Menetapkan, mensabitkan, menetap. Sabata, tetap. Tetapi dalil-dalil tiap-tiap sifat itu mensabitkan dia akan dia dan menafikan lawan daripada sifat itu. Dan segala dalil sifat manawiyah itu ialah segala dalil sifat ma'ani. Ini makna dalil sifat manawiyah tu sama dengan dalil sifat ma'ani. Kalau dalil sifat ma'ani contohnya kudrah. Contoh apa dari Quran menyatakan Allah Ta'ala itu kudrah? Contohnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala atas sesuatu itu maha berkuasa. Jadi sama juga dalilnya dengan kaunuhu ta'ala qadiran dalam sifat manawiyah. Gitu. Dan ketahui daripada mereka itu bahawa burhan ataupun dalil atas tadi, dan segala dalil sifat manawiyah itu ialah segala dalil sifat-sifat ma'ani. Dan ketahui daripada mereka itu bahawa burhan wujud itu mensabit ia akan dia dan menafikan ia akan adam. Burhan benda dalil lah. Amal burhanuhu, adapun bermula dalil kan. Dia tak sebut kanan, dia tak sebut dalil, tetapi disebut burhan. Burhanun, mana dalil. Burhan bermakna dalil lah. Ataupun nas. Nas pun dalil jugalah. Nas, kadang orang sebut nas Quran dan hadis. Kadang orang sebut hujah. Hujah, apa hujah dia kan? Kadang orang sebut ayat terus. Apa ayat dia? Dalam tauhid dia tak sebut dalil tapi disebut burhan. Wa amma burhanuhu, dan adapun bermula dalil. Burhannya dalil lah. Dan ketahui daripada mereka itu bahawa burhan wujud itu mensabit ia akan dia. Akan dia sifat wujud. Dan menafi ia akan adam, lawan sifat wujud. Dan burhan kidam. Burhan mana dalil lah. Dalil sifat kidam mensabitkan ia akan dia kidam dan menafikan dia akan hudus. Hudus baru. Lawan kidam ialah hudus lah. Dia bukan lawan kidam tu, bukan lawan kidam itu bukan kidam. Dia tak ada katakan bukan kidam itu lawan kidam apa? Lawan kidam ialah bukan kidam. Bukan, dia tak sebutnya tu. Lawan kidam ialah hudus. Gitu. Dia ingat wujud. Apa lawan wujud? Adam. Dia tak sebut lawan wujud itu la wujud. Tidak wujud. Dia tak ada sebut la di situ. Dia masukkan huruf la. Tapi lawan wujud itu ialah adam. Kan? Bukan lawan wujud itu la wujud. Kan?
ataupun bukan lawan kidam itu la kidam, bukan kidam, tak. Lawan kidam ialah hudus, baru. Baik. Dan demikianlah juga akhir sifat salbiah. Dan bahawasanya burhan kudrah, dalil kudrah mensabitkan dia akan dia kudrah dan menafikan lawannya kudrah. Lawan kudrah ialah ajzun, lemah. Lawan kudrah bukannya la kudrah, tapi lawan kudrah ialah ajzun, lemah. Dan mensabit ia akan kaunun qadiran. Kaunu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Ini sifat ma'ani lah, sifat manawiyah. Sifat manawiyah kan. Kaunuhu, biasa kita sebut kaunuhu ta'ala qadiran. Tapi di sini dia tak sebut kaunuhu ta'ala, tapi sebut kaunul qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Dan menafikan lawannya, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Dan burhan iradah mensabit ia akan dia, dan menafikan dia akan lawannya. Apa lawan daripada iradah? Tidak berkehendak. Bukan, dia bukan terkehendak. Lawannya ialah dipaksa. Lawannya ialah dipaksa. Dan mensabit ia akan kaunu muridan, dan menafikan dia akan lawannya. Lawannya kaunu muridan. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dan kerana demikian itu, tiada mendatang oleh musannif atau pengarang rahimahullah ta'ala bagi segala dalil lawan, bagi segala dalil segala lawan, dan tiada bagi segala dalil ma'nawiyah. Kerana dia tak sebut pun, dia tak nak ringkas ke lah. Kadang sebuah kitab ni dia tak sebutkan dalil-dalil. Kenapa tak sebut dalil? Kerana nak untuk ringkas, mukhtasar, untuk nak ringkaskan kitab dia. Sebab kalau sebut dalil kan panjang kitab tu jadi panjang. Itu sebabnya ulama kadang-kadang dia mengarang kitab mukhtasar. Mukhtasar itulah, mukhtasar inilah, mukhtasar Ulumuddin lah, kan? Mukhtasar Al-Mufid lah. Mukhtasar Al-Mufid ni ialah ringkasan daripada kitab Jawharatul Tauhid, ataupun ringkasan daripada kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Disebut mukhtasar. Mukhtasar mana ringkasan? Ringkasan. Biasa kitab ringkas-ringkas ni tak sebut secara detail, kerana nak menipiskan kitab dia. Menipiskan kitab. Baik. Kemudian dalil burhan, ta'rif burhan dan dalil. Dan bermula burhan dan dalil bersamaan keduanya. Ada pendapat menyatakan alah, burhanun dalilun ni benda sama je, tak ada beza lah, kata. Burhan dan dalil bersamaan keduanya. Dan kata kil, ia terlebih akhas, terlebih khusus daripada dalil. Jadi bila kata-kata dalil burhan ni maknanya dia lebih khusus. Dia punya skop dia tu lebih khusus lah berbanding dengan perkataan dalil. Dalil ni mana lebih umum berbanding dengan burhan ni. Kerana bahasanya tertentu ia dengan yang bersusun daripada dua mukadimah yang yakin keduanya. Dia kata dia bersusun kerana bahasanya ia dengan bersusun daripada dua mukadimah yang yakin keduanya. Istilah mukadimah ni biasa digunakan dalam ilmu mantik. Ilmu mantik kan, dia ada mukadimah sughra, mukadimah kubra, natijahnya apa, kan? Biasalah kalau kita belajar ilmu mantik. Jadi dalam kitab tauhid pun kadang disebut, diselitkan juga lah perkataan mukadimah. Mukadimah ni bukan makna mukadimah kitab. Mukadimah kan permulaan kitab. Ni bukan mukadimah begitu. Tetapi mukadimah mana susunan yang ada dia punya itu, yang ada mubtada' khabarnya, mubtada' khabar, dan ini pun ada mubtada' khabar. Mana ada mukadimah sughra, yang ini mukadimah kubra. Nah, dia tu. Baik, kemudian masalahan dalil, maka bahasanya adalah ia yang bersusun dan yang tiada bersusun, dan qat'i dan zanni. Qat'i dan zanni. Ni dia kata kalau dalil, ta'rif dalil ni maknanya dia lebih umum. Kenapa lebih umum? Kerana dia juga termasuk dalam itu mukadimah yang bersusun dan tak bersusun. Dalil ada qat'i, dalil yang zanni. Dalil qat'i ni dalil yang ada nas Quran, hadis yang sahih lah.
Tu qat'i. Kalau zanni ni biasanya hadisnya tak sahih. So hadis hasan ataupun hadis hasan sahih. Ataupun hadis yang selain daripada itulah, itu dikatakan sebagai dalil zanni. Mana setiap dalil zanni ni mesti dikuatkan dengan dalil lain lah. Gitu. Baik, dan ini ialah yang sahih. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had ma'rifah yang wajib atas mukallaf itu, iaitu jazam yang muafakat bagi hak serta dalil. Had ni maknanya definisi. Had dia ada had tam dan had nakis. Had tam dan nakis ni pun disilah digunakan memantik. Bukan mana had ni batasan, tak. Kan biasa mana had batasan. Hadun batasan. Hududun, jamaknya hudud. Apa makna hudud tu? Batasan hukum Allah Ta'ala, hududullah. Tapi di sini bukan had ni bermakna batasan. Had maknanya definisi ataupun tarif yang digunakan ilmu mantik. Dan telah terdahulu sebut bahasanya adalah had ataupun definisi makrifat yang wajib atas mukallaf itu, iaitu jazam yang muafakat bagi hak serta dalil. Al-jazmu al-muqtabiq kan bil haqqi ma'ad dalil. Bil haqqi ma'ad dalil. Mana satu perkara yang jazam, ia pasti ia muafakat dengan benar serta ada hujah dan dalil. Itu dikatakan sebagai makrifat. Oh, ni dah sampai makrifat ni. Ni makam makrifat ni. Mana dia punya tauhid itu mantap lah kuat. Dia bukan saja kuat, mana ada hujah. Ada orang kuat juga pepegang satu benda tapi tak ada hujah pun. Main ikut orang macam tu je. Jazam ni, makrifah ni dia mesti kuat, jazam, dan dia pun ada hujah dan dalil. Semana kalau orang hujah dengan dia, lawan dengan dia pun dia takkan koyak. Gitu kan? Baik. Maka adalah yang terlebih tersebut itu sunyi daripada dalil. Jazam yang fakat bagi hak serta dalil, maka adalah yang telah tersebut itu sunyi daripada dalil. Maka tiada dinamakan makrifat. Mana kalau dia tak ada dalil, tak ada hujah, walaupun dia jazam, walaupun aktikat dia tu jazam, kan, tapi dia tak makrifat. Itulah kalau orang tu orang non muslim, orang kafir kan, dia yakin betul tu Tuhan dia. Patung dia kan. Dia yakin seyakin ni itu Tuhan dia. Mana dia sanggup bermati-matian mempertahankan Tuhan dia lah. Tuhan dia tadi lah yang dia sembah tu. Okey. So kalau ada orang lain nak cuba nak rosakkan patung dia, nak jahanamkan patung dia, nak bakar tempat dia sebagainya, dia akan bermati-matian lah, tahankan. Itu bukan namakan sebagai makrifat. Sebab apa? Dia pun main ikut-ikut orang tua dia dulu. Ikut orang tua yang mana orang kata sami-sami dia sebelum tu lah. Itu. Lagipun dia tidak ada hujah. Macam tu. Dia lebih pada ikut kehendak syaitan, nafsu syaitan dan sebagainya. Maka tiada dinamakan sebagai makrifat. Maka berkehendak menyatakan dalil, maka sekarang hamba hendak mensebutkan dalil naqli bagi tiap-tiap akidah yang terdahulu atas dalil akli, kerana mengambil berkat dengan Quran dan Quran Azim. Baik, kita lihat pada dalil wujud Allah Ta'ala. Dan berkata hamba, adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, afillahi syakun. Afillahi syakun, surah Ibrahim ayat 10. Artinya, adakah pada wujud Allah Ta'ala itu syak, ragu? Ya, ini tiada ragu sesekali pada keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud. Malahan orang kafir pun ada sebahagian yang meyakini bahawa Allah Ta'ala itu pun wujud. Cuma dia tidak beriman sajalah. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. So kalau kita tanya sebahagian daripada orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun menjawab Allah, kan? Tapi dalam bab ibadah, mereka tak ikut pada apa yang telah pun digaris pandukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apakah dalil nakli? Dalil nakli ni Quran hadis lah. Adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Subhanahu wa taala, itulah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afillahi syaqqun. Surah Ibrahim ayat 10. Artinya, adakah pada wujud Allah taala itu syak, ragu? Adakah keraguan pada wujud Allah taala? Ada tak? Tak ada keraguan. Dia mencipta langit dan bumi, kan? Apa saja terdapat dunia semua ucap Allah taala. Walaupun zahirian ini nampak manusia yang buat. Manusia buat bangunan, manusia buat kereta, kan? Tapi yang membagi ilham itu siapa? Allah bagi ilham. Bahan mentah yang kita buat tu daripada mana? Kita buat kereta lah, bahan mentah pada buat kereta daripada mana? Bukankah daripada Allah Ta'ala juga? Betul? Rumah yang kita buat tercanggih, bangunan yang tercanggih, orang kata sampai beratus tingkat. Kan ada bangunan terbaru lah yang kerajaan bina tu, kan? Berapa tingkat, tuan-tuan? Itu yang nombor 2, kan? Di dunia punya, selepas Burj Khalifa tu, kan? Bangunan, saya pun bawa balik pada KL itu, memang tinggi lah bangunan dia. Tinggi sangat, tuan-tuan. Baik. Jadi walaupun zahiriatnya manusia yang mereka cipta, membina kontraktor lah, apa, arkitek dan sebagainya, okey, tapi bahan mentahnya daripada mana? Bahan mentahnya pun bukan, tidak bukan melainkan daripada Allah Ta'ala jugalah yang mencipta. Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu samawati wal arda. Surah Al-Ankabut ayat 44. Artinya telah menjadikan Allah Ta'ala akan 7 petala langit dan 7 petala bumi, kan? Jadi Allah Ta'ala yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Baik, kemudian apakah dia punya kesempurnaan pada ayat tadi? Ayat afillah syakun tu, ayat yang penuh ni apa? Ayat penuhnya qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ard yad'uukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum misluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kan? Ayat 10 lah. Kemudian ayat yang kedua, khalaqallahu samawati wal ard, ayat penuhnya khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Ayat penuh lah. Bilang kitab tu tak ada. Dalam kitab yang saya pegang ni adalah. Baik. Dan ada pun dalil akli, maka iaitu kata musannif. Kata musannif Allah Ta'ala, amma al-burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bin nafsih. Lazima ayakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa mahalun wa dalilu hudusil alam mulazimatuhu lil aradil hadisah min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimatul hadis wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu tagayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila arabin. Gitu. Ni daripada matan Sanusi lah ni. Ni matan Sanusi. Yang Arab ni. Baik. Lihat terjemahan je. Amma burhanu wujudi ta'ala. Adapun bermula dalil tanda wujud Allah Subhanahu wa taala. Fahudusul alam. Iaitulah baharunya alam ini. Li'annahu bahawa sesungguhnya lau lam yakul lahu muhdis, jikalau tidak ada baginya Allah Ta'ala itu
muhdis, mana yang menjadikan, orang yang membaharukan dia. Bal hadasa bin nafsi, tetapi dia membaharu dengan sendirinya, ataupun dia terjadi dengan sendirinya. Lazima, nescaya lazim, ayyakuna ahdul amrayni mutasawiyani, nescaya lazim bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan itu bersamaan keduanya. Musawiyan lisabi, yang sama bagi yang di sampingnya. Saulannya lah. Rajiha ilahi, kemudian dalam keadaan dia lebih berat daripada salah satunya. Lebih berat salah satunya bila sababin, dengan tiada sebab. Bahawa mahalun, maka ianya mustahil. Maka ianya mustahil. Dia kata apa? Dalil ujung ta'ala ini ialah baharu alam. Kerana kalau tidak adalah alam ni yang orang yang membaharukan dia, saya alam ni terjadi dengan sendirinya. Hadasa bin nafsi, mana terjadi sendirinya. Kalau terjadi dengan sendirinya, saya lazimlah antara dua pekerjaan yang sama, kan? Sama di antara kedua tadi, tiba-tiba jadi berat salah satu tanpa ada benda yang memberatkan dia. Kan? Contohlah orang kata tempat timbangan tu dacing kan dacing kan? Dacing kan dia ada piring kiri dan kanan kan. Piring dan kanan ini biasanya dia akan samalah, kan? Sama kalau kita letak benda yang sama berat, gitu. Kalau seandainya tiba-tiba dia berat, sedangkan dua-duanya kosong, kiri kosong, kanan kosong. Okey, tiba-tiba yang kiri lebih berat pada yang kanan. Ini adalah perkara ini dikatakan mustahil. Mustahil, salah satu berat dengan tiada satu benda pun yang memberatkan dia. Dia kata. So mestilah ada benda yang memberatkan, barulah boleh dikatakan benda itu tak sama. Macam tu. So kalau seandainya benda yang beratkan, biasanya dia akan samalah. Kalau dia tak sama, maknanya timbangan dacing itu tak betul. Tak betul, kena adjust balik. Macam tu kan? Tak betul ataupun kena adjust pula. Kebiasaan kalau timbangan dia betul, dia akan center lah. Selagi mana tak ada benda yang beratkan salah satu, mana dia akan center. Gitu. Baik. Lihat semula. Apa yang tadi? Baik. Lazima ayakuna ahadu amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibi. Lazimlah bahawa salah satu daripada dua perkara, dua pekerjaan yang sama, yang menyamai bagi sahibnya, mana salah satu daripada keduanya. Rajihan alih, tiba-tiba lebih berat, kan? Dengan salah satu tadi bila sababin, dengan tanpa sebab. Wahwa mahalun, maka ianya adalah mustahil. Dia mesti ada benda yang beratkan, mana benda yang kita letakkan situ sehingga berat salah satu. Gitu. Baik. Kemudian wa dalilu hudus alam mulazimatuhu la'aral kharisah. Maka bermula dalil baharu alam itu melazimkan akannya bagi a'rad yang baharu. A'rad kan? Benda a'rad yang baharu seperti gerak, harakatin, wasukunin dan diam. Wa ghairihima, dan selain daripada gerak dan diam. Tak? Sifat a'rad ni, benda-benda baru ni, dia sama ada diam ataupun dia bergerak. Kalau tak diam dia bergerak, kalau dia diam mana dia tak bergerak. Macam tu. Wa mulazimatul hadis, dan benda yang melazimkan baharu adalah baharu. Kemudian wa dalilu hudul a'rad, dan bermula dalil baharu segala a'rad tadi, musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujud wa min wujud ila adamin. Dan dalil bahawa segala a'rad itu nyata dilihat berubah daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Daripada ada kepada tiada, ataupun daripada tiada kepada ada. Ini kebiasaan a'rad lah. A'rad ni lah bentuk lah benda-benda yang terdapat dalam dunia ni, katakan a'rad kan. A'rad.
Jadi segala benda arat ni, benda-benda alam ni, dia sama ada dia daripada wujud kepada tak wujud, kepada tiada, daripada ada pada ada. Daripada kalau dia tak bergerak, dia diam, dan kalau dia diam maka dia tidak bergerak. Macam tu Baik. Sudah. Kita lihat terjemahan itu. Terjemahan saya tak baca lagi. Dan ada dalil tanda ada Allah Ta'ala itu bahawa baharu alam ni. Kerana bahasanya jika tiada ada baginya, yakni bagi alam itu yang orang yang membaharukan dia, tetapi baharu dengan sendirinya, nescaya lazimlah bahawa ada salah satu daripada dua pekerjaan bersamaan keduanya, bersamaan ia bagi taulannya. Taulan ni mana yang sebelah tadi lah, macam piring kan, piring A dan piring B kan, kiri dan kanan, itu namanya taulan lah. Lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab, dan perkara ini mustahil. Mana salah satu piring ni dia tak boleh lebih berat pada satu lain, kecuali mesti ada yang memberatkan dia. Mesti ada yang memberatkan lah. Ni dia punya kata analogi atau kiasan lah kepada perkara tadi. Baik, kemudian dalil baharu alam itu yakni jirim. Jirim melazimnya bagi arat. Arat ni boleh katakan pada sifat lah. Jirim ni, jirim dia tak jirim ni dia tak sunyi daripada 4 persoalan. 4 soalan, maknanya antaranya ialah aina, di mana benda tu. 4 soalan. Aina, mata, bila wujud. Aina di mana, mata bila wujud, kam berapa jumlah dia, kan? Lepas tu kaifa, bagaimana keadaan dia. Ni soalan 4 soalan yang biasanya tidak terlepas daripada jirim. Jirim okey, tak terlepas pada jirim. Arat ni mana sifat yang duduk pada jirim itu. Sifat yang duduk pada jirim. Kan? Seperti gerak, diam dan sebagainya. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh meletakkan 4 soalan tadi kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala sunyi daripada 4 soalan itu. Pertama ialah aina Allah. Kita tak tahu. Aina Allah tahu? Kita tak boleh nak jawab. Kemudian yang kedua, mata, bila Allah Taala wujud. Tak boleh kita nak jawab. Okay? Kemudian yang ketiga, kam, berapa Allah. Tak boleh kita nak jawab kan? Kam berapa. Kemudian yang ketiga ialah, yang keempat ialah kaifa, bagaimana Allah. Bagaimana kedudukan Allah Ta'ala sekarang ni. Tak tahu, tak boleh nak jawab. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 persoalan. Sedangkan jirim, dia tidak terlepas dari 4 soalan tadi lah. Baik. Kemudian seterusnya, dan dalil baharu alam itu yakni jirim, melazimkan ia bagi arat yang baharu, daripada gerak, diam dan lain daripada keduanya, seperti berhimpun, bercerai dan segala warna, dan yang melazimkan bagi baru itu baharu pula. Dan dalil baharu segala arat itu nyata dilihat berubah. Arat ni benda-benda yang terdapat dalam dunia ni, kan, dia kadang-kadang berubah-ubah, daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Termasuklah diri kita lah. Diri kita ni asalnya tiada, kemudian ditakdirkan Allah Ta'ala menentukan kita ni ada, wujudlah kita, darilah ke dunia. Satu hari nanti kita akan mati, so kita akan tiada balik. Tak adalah. Mana kat dunia tak adalah, tapi dalam kubur adalah, kan? Di alam roh tu adalah macam tu. Tapi dari segi mata zahiriatnya, manusia tak dunia kalau dah mati, dia masuk dalam kubur, tak nampak kita. Tu kan? Macam tu. So akhirat besok kita akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula untuk dihitung amalan kita. Sekali lagi Kemudian, dan adalah pada kalam musannaf itu ditakdirkan 2 jumlah. Itu dia katakan jumlah tu mukadimah. Okey. Dan adalah pada kalam musannaf itu ditakdirkan 2 jumlah, seolah-olah berkata ia bermula alam ini baharu. Ini dikatakan mukadimah sughra, mukadimah yang kecil. Dan tiap-tiap yang baru itu tak dapat tiada ada baginya daripada yang membaharukan dia. Ini mukadimah kubra.
Kemudian natijahnya apa? Maka natijahnya alam ini adalah orang yang membaharukan dia. Natijahnya alam ini ada yang membaharukan dia. Itu Allah Ta'ala lah. Itu natijah. Maksudnya setelah bergabung antara Muqaddimah Sughra, Muqaddimah Kubra. Okay. Muqaddimah Sughra, Muqaddimah Kubra. Itu akan ada natijah lah. Ini istilah yang kita pakai dan memantik. Baik. Maka yang membaharukan dia itu Allah Ta'ala. Kerana diambil daripada khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang menjadikan alam ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kerana diambil daripada dalil khabar ni dalil lah. Dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menyatakan bahawa orang yang menjadikan alam Allah taala. Di sini gunakan perkataan orang yang. Sebenarnya tak apa sesuai lah orang yang. Orang ni orang kan. Manusia kan orang yang. Tapi bukan makna orang yang ni makna orang. Tidak, Allah Ta'ala bukan orang. Kerana diambil daripada khabar Rasul bahawa orang yang, kan sebut orang yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan orang. Tapi dah ulama dulu dia pakai perkataan orang yang, so kita gunalah perkataan orang yang. Orang yang kan. Sehingga malaikat kan. Malaikat pun kadang-kadang orang kata seorang malaikat. Seorang malaikat kan. Allah. Allah Ta'ala menjadikan ada seorang malaikat gitu. Ada. Biasa kita sebut ada satu malaikat. Tapi juga kadang-kadang kita pergi sebut ada seorang malaikat. Seorang malaikat. Malaikat bukan orang kan. Macam tu. Baik. Dan makna baharu itu kedatangan wujudnya kemudian daripada. Dan makna baru itu kedatangan wujudnya kemudian dan dahulunya itu Adam. Maka Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan kita daripada Adam, daripada tiada kepada ada. Baik, kemudian dan murad. Murad maksudnya ialah maksudlah. Murad kan maksud. Dan murad maksud dengan alam di sini iaitu pada kata musannaf. Dan dalil baharu alam itu tertentu segala jirim jua. Artinya tiada masuk arat. Kerana bahasanya mengambil dalil oleh sekalian ahli tauhid atas baharu alam ini dengan baharu segala arat. Dan jikalau adalah arat itu masuk pada alam, nescaya jadi bersuatu dalil dengan madlul. Dalil dan madlul. Dalil yang kena dalil, madlul kan kena dalil. Dan yang demikian itu tidak sah. Di sini dia kata, maknanya kalau orang kata alam lah, dia kata alam lah, arat lah. Dia kata macam ada perbezaan lah. Perbezaan antara arat dengan alam. Dia sebut alam lah, arat lah, dia kata. Dan dalil baharu alam ini tertentu segala jirim jua. Artinya tiada masuk arat kerana bahasanya mengambil dalil oleh sekian ahli tauhid atas baharu alam ini dengan baharu segala arat. Dan jikalau ada arat itu masuk pada alam, nescaya jadi bersuatu dalil dengan madlul. Dalil yang madlul yang didalilkan. Yang demikian itu dia kata tiada sah lah, kata. Tiada sah. Dan adapun wujud alam ini jadi dalil bagi wujud Tuhan yang menjadikan dia. Kerana tiada tasawur pada nazar akan bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Tiada tasawur, tiada tergambar lah. Malai tasawuru kan. Malai tasawuru, pandangan tidak tergambar. Adapun wujud alam ini jadi dalil bagi wujud Tuhan, mana Allah Ta'ala lah yang menjadikan dia. Kerana tiada tasawur, tiada tergambar pada nazar, mana tilikan, nazar tilikan akal, bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Kerana alam ini mesti ada yang menjadikan. Tak boleh alam ini terjadi dengan sendirinya. Kerana alam itu canggih, begitu hebat. Mustahil tidak ada yang menguruskan kan? Mesti ada yang menguruskan. Kerana kata musannaf, jikalau baharu ia dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan bersamaan keduanya. Bersamaan bagi taulannya. Macam tadilah, piring tadi, piring timbangan tadi,
Kan piring timbangan. Tiba-tiba lebih ia atas taulannya timbangan yang lain. Piring satu dengan piring A dengan piring B kan. Macam tu. Dengan senyap yang ini dengan tiada suatu sebab, maka iaitulah mustahil kerana tiada terima oleh akal akan perkara tadi. So, maka terima akan tiada terima oleh akal tadi. Faham tak? InsyaAllah. Boleh? Sampai situ? Allah. Kata ada kenduri lah. Ada kenduri ke? Ada? Cikgu? Dekat sini? Tanda situlah. InsyaAllah kita akan sama lagi. Faham ke tak faham ni? Dalil? Dalil qat'i itu dalil yang sahih lah. Sahih. Kalau zanni dia jadi dia dalil tak. Dalil itu tak sahih. Nakli. Nakli Quran hadis. Qat'i. Dalil qat'i itu yang terdapat dalam hadis. Dalil ada Quran, dalil ada hadis. Dalil yang qat'i zanni ni itu yang dalam hadis tu pembahagian. Dalam hadis kan banyak dalil kan. Itu kan dalil hasan, ada sahih, ada marfu' lah, macam-macam. Dalil ada ahad lah. Kalau kita belajar usul fiqh, kita akan jumpa lah pembahagian dalil, nas ataupun dalil lah. Kalau kita belajar usul fiqh, dia ada yang qat'i, zanni, kan? Ada yang kata sahih li zati, ada sahih li ghairi. Kemudian ada hadis hasan li zati, kemudian hasan li ghairi. Ada dalam pembagian tu. Kalau kita belajar usul fiqh jumpa lah. Kalau tak belajar usul fiqh memang tak jumpa lah gitu. Kita usul fiqh kan gitu. Boleh? Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa ma'alim taqabbala rizqan halalan barakatan katsiran. Wasi'an ya fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.